A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya latifu bi khalqihi ya alimu bi khalqihi ya khabiru bi khalqihi ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir arifna ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ma yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah, ya ini wahai Muhammad, jika benar kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah ya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala salam dan selawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tuan-tuan, pada malam ini kita ditakdirkan dalam sebuah majlis, iaitu majlis zikrullah, dan juga diberikan nama sebagai satu majlis, majlis Raudatul Jannah. Alhamdulillah tuan-tuan, di antara ramainya umat manusia, khususnya di dalam daerah Keluang, dikecilkan lagi kapasitinya di dalam Taman Seri Keluang ini, kita ditakdirkan oleh Allah, yang mana pada malam ini insya-Allah kita akan berkongsi dan berkenaan seorang insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bukan sahaja seorang manusia, bahkan diberi gelaran sebagai Habibullah, iaitu kekasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kan, pada ketika ini kita dikejutkan dengan satu sejarah yang mana mengaitkan satu dunia, iaitu keadaan ataupun satu pandemik COVID-19, yang mana kita telah lalui daripada bulan 3 sehinggalah sekarang bulan 11. Nah, maknanya dah berapa bulan tuan-tuan? 9 bulan dah kita lalui, kan? Walhal tuan-tuan, pada hari semalam ataupun 2 hari lepas, kan, kita mendapat satu kenyataan media, iaitu titah daripada Tuanku Sultan, bahawa segala program Maulidur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpaksa ditangguhkan. Jadi mungkin ada satu masjid di Sempang Renggam, kan, dia nak melaksanakan Maulid Rasul, tapi disebabkan arahan daripada ulil amri, jadi kita terpaksa tangguhkan. Disebabkan apa tuan-tuan? Tularnya pandemik COVID-19. Alhamdulillah tuan-tuan, walaupun kita ni tidak lagi dapat meneruskan Maulidur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kuliah maghrib kita berjalan seperti biasa. Sekurang-kurangnya dapatlah, kan, kita di dalam majlis ilmu, walaupun sehari itu hanya sekali. Dan sebab apa tuan-tuan? Pada ketika ini penularan COVID-19 ini telah berada di dalam negeri Johor. Walhal tuan-tuan, saya nak maklumkan kepada tuan-tuan yang mungkin dah tahu dan mungkin ada yang belum tahu, di daerah Keluang telah ada satu kes dan satu surau telah ditutup selama seminggu, iaitu surau Taman Seri Renggam Jaya. Jadi pihak KKM
telah mengarahkan dan beri notis supaya ditutup selama 7 hari. Sebab apa tuan-tuan? Ada satu kes positif di antara jemaah dan penduduk taman tersebut. Jadi tuan-tuan, saya dan diri saya dan tuan-tuan diperingatkan sekali lagi supaya sama-sama kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Walhal itu adalah perintah ulil amri, takut-takut itulah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan takut-takut itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang hari ini tak pakai mask, esok bolehlah pakai mask. Dan yang hari ini mungkin tak bawa sejadah, esok boleh bawa sejadah. Jadi sama-sama kita tolong diri kita supaya apa? Terhindar daripada wabak COVID-19, walhal menjaga kemaslahatan masyarakat kita. Jadi tuan-tuan, itu sedikit perkongsian tentang SOP dan keadaan semasa pandemik 19 yang berlaku di daerah Keluang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mungkin malam ini kan kita akan menceritakan iaitu perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, ketika ini sebenarnya kita kebiasaannya pada tahun lepas kan, kita dalam keadaan situasi biasa selepas Isyak kan, kita akan ada satu program. Walhal Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam telah pun berlalu. Betul je ya? Sambutan Maulidur Rasul dah berlalu. Walhal kita akan ada marhaban dari rumah ke rumah. Dan tapi malangnya pada tahun ini kita tak dapat laksanakan. Dan sebab apa tuan-tuan? Sebab kebiasaannya kita akan mengadakan marhaban dari rumah ke rumah sehingganya sampai satu peristiwa besar, iaitu peristiwa di dalam Islam, Isra' wal Mi'raj. Biasa Isra' wal Mi'raj ni kita akan sambut, jadi terhentilah sambutan Maulidur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya sebulan kita sambut, walhal sehingga kan sampainya tarikh iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Tapi malangnya tuan-tuan, pada tahun ini kita tidak dapat pergi rumah ke rumah, dan kita tak dapat sambut marhaban. Walhal tuan-tuan, ada di kalangan masjid dan surau kita kan, lepas semayang dah tak ada selawat kan. Biasa kita lepas semayang kita salam berselawat kan, walhal perkara itu banyak telah berubah kan. Betapa kurangnya pada tahun ini kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Kalau kita ada marhaban, hari-hari kita selawat kan. Kalau tak ada marhaban pun, selepas semayang kita bersalam dan kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, untuk kita buat satu pengisian dalam kuliah kita hari ini, sama-samalah kita selawat ataupun marhaban kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita dapat menarik balik rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tahun lepasnya banyak kita berselawat, walhal pada tahun ini kita kurang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور
anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghali anta misbahu sudurin ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi tuan-tuan, mungkin kebanyakan di antara ustaz-ustaz kita, para alim ulama kan telah menceritakan perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kitab di antara yang paling masyhur yang banyak menceritakan perihal Nabi adalah karangan Syekh Al-Hafiz Abu Isa Muhammad Isa As-Sawrah At-Tirmizi, kan, yang mana diberikan nama kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi tuan-tuan, kitab itu kalau nak dibaca perlukan kepada pengajian. Walhasil tuan-tuan, hari ini kan kita perlu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan ada para sahabat yang meriwayatkan hadis berapa bilangan uban pada rambut dan janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, agak-agak berapa bilangan uban yang ada pada janggut dan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan kita dulu sekolah mungkin ada disebut oleh ustaz kita kan ataupun ustazah kita, walhal perkara itu telah menjadikan satu riwayat daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di antara bilangan yang saya ingat di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, uban yang ada pada rambut dan janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bilangan uban yang ada pada Nabi adalah 14 bilangan uban. 14 helai ada pada uban, iaitu rambut dan janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, diriwayatkan juga oleh seorang para sahabat Nabi yang bernama Abu Rumaisah. Abu Rumaisah radhiyallahu anhu meriwayatkan ada 20 helaian rambut yang ada pada helaian uban yang ada pada rambut dan janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, yang kita tahu kan sebab apa tumbuhnya rambut sebab apa tumbuhnya uban pada rambut dan janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ini sebab apa tuan-tuan kita tahu? Sebab Nabi memikirkan surah Hud, betul kan tuan-tuan? Kan, pernah dengar kan hadis ni? Sebab Nabi memikirkan surah Al-Waqi'ah. Sebab Nabi memikirkan surah Amma Yatasa'alun. Sebab Nabi memikirkan surah Al-An-Naba. Dan ada 5 surah dalam hadis ni tuan-tuan. Sebab Nabi memikirkan surah tu menjadikan tumbuhnya uban pada rambut dan janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil kisah ini tidak berhenti pada hadis ni tuan-tuan. Apa Imam At-Tirmizi karang di dalam kitabnya? Disebabkan uban yang tumbuh pada rambut dan janggut Nabi adalah bukan sebab 5 surah tu tuan-tuan. Walhal kisah yang diceritakan di dalam surah itu mengenai kesesaraan, mengenai kebahagiaan yang akan berlaku ketika di padang mahsyar dan hari akhirat kelak tuan-tuan. Tapi agak-agak, kenapa tumbuhnya uban pada rambut Nabi? Adakah Nabi risau akan dirinya? Kan walhal Imam Tirmizi menuliskan nota kaki pada kitabnya, disebabkan uban yang tumbuh pada rambut dan janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah disebabkan memikirkan tentang umatnya. Jadi tuan-tuan, hari ini kita maklum rambut yang uban yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memikirkan tentang kita ni tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan, ada tak manusia yang tumbuhnya uban pada rambutnya sebab memikirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menunjukkan hadis berkenaan dengan bab uban Nabi, akan tetapi menceritakan tentang kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita lah tuan-tuan hari ini. Bukan sahaja yang ada di masjid, walhal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia yang hidup pada hari ini, itulah yang dipikirkan oleh Nabi sehingga tumbuhnya uban pada rambut dan janggutnya. Jadi itu tuan-tuan, itu di antara peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan walhal yang saya selalu bawa berkenaan dengan pemakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak baju Nabi, di antaranya disebut sebagai gamis, iaitu baju yang berlengan panjang, panjangnya sehingga ke lutut. Tapi tuan-tuan, di antara warna ataupun pakaian yang Nabi selalu pakai adalah warna merah kemerah-merahan. Jadi tuan-tuan, hari ini yang pakai baju merah itu adalah salah satu pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Kemudian tuan-tuan, di antara pakaian lain tuan-tuan yang Nabi selalu pakai, yang diriwayatkan oleh para sahabat, iaitu diriwayatkan juga oleh Abu Rumaisah. Tadi dia cerita pasal uban, dalam tu juga diceritakan ketika mana aku melihat uban pada rambut Nabi. Ketika itu Nabi memakai 2 helai pakaian ahdarani, iaitu 2 helai pakaian berwarna hijau tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang hari ini berpakaian warna hijau, itu adalah pakaian dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhal tuan-tuan, perkara ini juga dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insan ayat yang ke-21. Dan apa tuan-tuan yang disebut ataupun difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Aliyahum siyabus sundusin hudurun wa istabrak. Agak-agak siapa tuan yang memakai pakaian warna hijau ni? Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran? Ahli-ahli syurga yang mana akan diberikan sutera yang halus dan yang tebal berwarna kehijauan. Jadi itu sebablah Nabi ni di antara pakaian sunnahnya adalah memakai pakaian berwarna hijau. Begitu juga tuan-tuan, di dalam bab pakaian Nabi kita akan jumpa Nabi mengatakan manusia ini kesesuaiannya adalah memakai pakaian berwarna putih. Ketika manusia hidup, pakaiannya yang paling baik adalah berwarna putih. Dan ketika manusia itu mati, pakaian yang terbaik baginya adalah berwarna putih. Iaitu kain kapan lah tuan-tuan. Dan agak-agak kita dah siap ukur ke belum? Sehingga kan ada para alim ulama, serbannya ni tebal. Dan serbannya tebal, bila ditanya oleh anak muridnya, apa yang tuan guru buat sehingga serban ini menjadi tebal? Apa sebab serban ini menjadi tebal? Adakah tempat untuk sembayang? Adakah tempat untuk tidur? Walhal dijawab oleh gurunya, ini adalah kain kapan aku, supaya menjadi peringatan kepadaku yang aku ini tidak kekal selama-lamanya. Jadi tuan-tuan, hari ini agak-agak kita dah ukur belum? Berapa meter kain kapan kita? Sebab apa tuan-tuan? Hari ini kita nak menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kita ni nak balik kat kampung kita tuan-tuan. Kampung tuan-tuan bukan kat Taman Seri Keluang. Kampung tuan-tuan bukan dekat Taman Emas. Kampung tuan-tuan bukan dekat daerah Keluang. Walhal kampung kita semua adalah ketika mana manusia ini dihisap tuan-tuan. 2 kampung kita nanti, iaitu syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ketika itu tiada pertolongan
selain daripada Allah Ta'ala dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kan perkara yang lain tuan-tuan berkenaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan kita pernah dengar kisah para sahabat Nabi, kan bernama Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu At-Tayyar, kan seorang penerbang, kan yang mana dia syahid ketika peperangan Mu'tah. Kan ada lagi cerita para sahabat yang lain, kan Khalid Al-Walid Saif bin Suyufillah. Kan biasa kita dengar tentang kisah perang, kan biasa kita dengar tentang kisah tawaduk Nabi, kan biasa kita dengar tentang Nabi ni marah sehingga kan mukanya menjadi merah. Walhal tuan-tuan, Nabi juga bersifat manusia biasa. Maksudnya manusia biasa ni tuan-tuan, maknanya Nabi ni pun bergurau. Jadi tuan-tuan, hari ini mungkin sebanyak kita Muhammadur Rasul, kita dah banyak mengenali perkara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hari ini saya akan menceritakan satu kisah ataupun seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nuaiman. Nuaiman ni tuan-tuan pernah dengar tak kisah dia? Kisah Nuaiman ni tuan-tuan telah diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, yang mana Nuaiman ni seorang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulunya sebelum menjadi sahabat Nabi adalah seorang peminum arak. Dia ni seorang peminum arak, sehingga kan dia telah beriman kepada Allah dan Nabi walhal dia minum arak lagi. Sebab apa tuan-tuan? Ketika itu menjadi satu tabiat, minum arak ini mendatangkan manfaat kepada Arab jahiliyah. Kan akan tetapi pengharaman arak ini dijadi peringkat-peringkat, sehingga kan 4 peringkat, sehingga kan haram minum walhal dalam keadaan apa sekalipun. Akan tetapi tuan-tuan, seorang sahabat Nabi yang bernama Nuaiman ni, dia tetap minum. Sebab apa tu tabiat dia ketika Arab jahiliyah, sehingga kan Nabi ni memarahi dia. Kan Nabi marah, kemudian bila Nabi tak ada, dimarahi juga oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan para sahabat yang lain pun marah kepada Nuaiman, sehingga mereka mengatakan la'natullahu ala Nuaiman. Dan laknat ya ini Allah ke atas Nuaiman. Dan sehingga kan sampai pengkhabaran itu kepada Nabi, apa Nabi cakap? Kan Nabi cakap kepada para sahabat yang tadi, la tal'anu, kan jangan engkau berkata begitu. Kan sedangkan Nuaiman ini mencintai Allah dan Rasulnya, walhal Allah dan Rasulnya mencintai Nuaiman. Agak-agak sebab apa tuan-tuan? Nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sangat cinta kepada Nuaiman. Sebab apa tuan-tuan? Di antara perawi ataupun riwayat-riwayat para sahabat, bila mana Nuaiman ni datang kepada Nabi, Nabi mesti dalam keadaan marah berubah menjadi senyum tuan-tuan. Agak-agak kita boleh tak jadi contoh macam itu? Agak-agak ada tak orang yang bila kita datang, dia seronok ataupun suka dengan kehadiran kita? Begitulah tuan-tuan sifat Nuaiman, yang mana kalau dia ada dengan Nabi, Nabi ni daripada marah dia boleh menjadi senyum. Nabi ni dalam keadaan gelisah boleh menjadi gembira. Sebab apa tuan-tuan? Nuaiman ni adalah seorang para sahabat yang seadanya, kan, yang mana dia ni salah pun buat salah, betul pun buat benda yang betul. Sehingga kan satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam di dalam Musnad Imam Ahmad tuan-tuan, ketika mana Nuaiman ni tuan-tuan, kan pada satu ketika kan dia bawa makanan yang banyak. Dia bawa makanan yang banyak. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat duduk macam tuan-tuan ni lah. Nabi tengah duduk, para sahabat pun tengah duduk. Jadi Nuaiman datang bawa makanan yang banyak, kan. Kemudian dihidangkan kepada Nabi dan semua para sahabat yang ada. Kan bila mana selesainya makan Nabi, selesai makannya para sahabat, kan bila mana Nuaiman cakap, wahai Nabi, kan adakah engkau sudah selesai makan? Kan Nabi kata, ya, kami sudah selesai makan.
Jadi agak-agak apa Nu'aiman buat tuan-tuan? Kan Nu'aiman panggil penjual makanan tadi. Dia panggil penjual makanan tadi, dia cakap apa? Wahai Rasulullah, ini adalah penjual makanan dan sediaplah untuk engkau bayar pula makanan kau makan tadi. Makanan yang tadi makan ramai-ramai, kan Nu'aiman kata, ini penjual makannya, jadi Nabi engkau bayarlah pada dia. Jadi Nabi pun bingung, kan? Para sahabat pun bingung, kan? Macam mana kita dah makan, tiba-tiba kena bayar pula, kan? Sehingga kan Nabi ni dia kumpulkan duit, dia bayar pada penjual. Walhal tuan-tuan, Nu'aiman sebelum itu dia melihat penjual ni membawa makanan pergi ke sana, kan? Pergi ke sini, kat kedai tak ada orang nak beli. Jadi dia pergi jumpa penjual ni, kan? Wahai si fulan, aku lihat engkau gelisah, kan? Apa masalah engkau ni? Apa yang penjual kata? Sesungguhnya hari ini jualan aku tiada siapa pun yang beli. Jadi Nu'aiman ni tuan-tuan, bukannya orang yang apa orang panggil bijak, kan? Bukannya orang yang cerdik, bukannya orang yang terpelajar, walhal sifat niatnya yang ikhlas nak menolong, sehingga kan dia menolong penjual tu menjualkan makanan tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang lain. Jadi tuan-tuan, dengan sifat ataupun perihal Nu'aiman ni menjadikan Nabi ni seronok. Sebab apa tuan-tuan? Nabi ni seperti menjadi satu gurauan dengan Nu'aiman, kan? Walhal Nabi tak marah pun Nu'aiman, walhal Nabi suka dan bahagia ketika mana keberadaan Nu'aiman bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu kita dengar kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kan, yang diberi nama As-Siddiq, yang membenarkan apa yang Nabi kata, apa perbuatan Nabi dibenarkan, kan? Sehingga kan satu kisah Nabi ni lalu di bawah sebuah pohon, kan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni tunduk, Nabi tunduk, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tunduk, kan? Bila Nabi wafat, pohon tu ada, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lalu pun dia tunduk. Dan ketika mana pohon tu tak ada pun, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lalu di situ, dia tunduk tuan-tuan. Menunjuk betapa sifatnya As-Siddiq, iaitu membenarkan kata-kata dan perlakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan ketaatan para sahabat. Walhal tuan-tuan, kisah Nu'aiman ni adalah satu kisah gurau senda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat tuan-tuan. Dan sehingga kan ada satu kisah yang lain tuan-tuan, menjadikan Nabi ni ketawa, sehingga kan ketawa yang betul-betul ketawa. Sebab apa? Salah satu kisah Nu'aiman ni ketika mana dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar ke Syam untuk berdagang. Riwayat ini pun tuan-tuan dituliskan dalam Musnad Imam Ahmad, yang mana tuan-tuan pada satu hari tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ni tuan-tuan, dia nak pergi berdagang di negara Syam, kan? Walhal ketika itu dia merasa dia perlu bawa Nu'aiman ni, kan? Padahal dia tahu Nu'aiman ni banyak yang buat masalah kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhal dia jumpa dengan Nabi, wahai Nabi, aku nak berdagang ke Syam, jadi aku akan bawa beberapa para sahabat dan termasuk dengan Nu'aiman. Jadi ditanya oleh Nabi, kan, wahai Abu Bakar, betul ke kau nak bawa Nu'aiman ni? Kan, betul ke kau nak bawa Nu'aiman ni? Dia tak akan bagi masalah ke kat kau? Apa Sayyidina Abu Bakar cakap? Aku rasa macam aku nak kena bawa dia, kan? Jadi Nabi pun izinkan Nu'aiman ini dibawa berdagang ke negara Syam. Jadi tuan-tuan, ketika mana rombongan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama dengan para sahabat lain berdagang ke Syam, ketika sampai di Syam, jadi diberikan tugas oleh Sayyidina Abu Bakar pada setiap para sahabat, kan? Ni tugasnya jaga unta, yang ni tugasnya pergi jual barang, yang ni tugasnya pergi beli barang. Sehingga kan satu para sahabat Nabi yang bernama, satu sahabat Nabi yang ditugaskan menjaga bekalan makanan, namanya Suwaibid bin Harbalah. Tuan-tuan ingat nama ni? Suwaibid bin Harbalah. Abu Bakar As-Siddiq tugaskan dia menjaga bekalan makanan, kan? Jadi bila sampai je kat giliran Nu'aiman, Abu Bakar tak bagi apa-apa tugas,
kan. Abu Bakar tak bagi apa tugas, sehingga Nuaiman tanya, wahai Abu Bakar, apa tugasan aku? Kan, jadi apa Abu Bakar cakap, engkau ni tak ada tugasan, kan. Engkau pergilah ikut aku ke, pergi tolong yang lain ke, kan. Kalau tak ada, kau pergilah jalan-jalan. Jadi mereka pun terpisah dengan tugas yang masing-masing. Sehingga kan sampai satu waktu, kan, Nuaiman ni sehingga tengah hari dia berasa lapar, tuan-tuan. Nuaiman ni dia dah rasa lapar. Sebab apa? Daripada pagi sampai tengah hari tak makan lagi, kan. Jadi Nuaiman ni, tuan-tuan, pergi berjumpa kepada para sahabat Nabi tadi yang bernama Suwaibid bin Harbalah. Jadi dia jumpa dengan Suwaibid, wahai Suwaibid, kan, ketika ini aku rasa lapar ni, kan, boleh tak aku minta satu potong roti, kan. Jadi apa Suwaibid cakap? Wahai Nuaiman, sesungguhnya belum ada perintah daripada Sayyidina Abu Bakar, kan. Jadi aku tak boleh bagi roti ni dekat engkau, kan. Aku tak boleh bagi roti. Jadi Nuaiman cakap, kalau tak dapat sekeping, mungkin boleh separuh, kan. Jadi apa Suwaibid ni beritahu, wahai Nuaiman, sesungguhnya tiada lagi perintah daripada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Nuaiman cakap, wahai Suwaibid, kan, kalau engkau tak nak bagi aku roti, kan, kau siap sedialah, kan, aku akan buat hal dengan kau. Aku akan buat hal dengan kau, aku akan buat masalah dengan kau. Walhal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi masalah juga oleh Nuaiman. Sehingga kan, tuan-tuan, Nuaiman ni dia pergi ke pasar, kan. Dia pergi ke pasar, dia berjalan ke pasar, dia berjumpa dengan orang yang menjual hamba. Zaman dulu ada, kan, istilah orang jual hamba, kan. Macam kita tengok kisah Piramli Tiga Abdul, kan. Dia jual hamba sahaya. Suhaibid dia jumpa, kan, golongan orang yang jual hamba ni, sehingga dia tengok, kan, ada harganya 300 darham, ada harganya 200, ada harganya 100 yang paling rendah, kan. Jadi dia pergi kepada orang ramai itu, dia kata, kan, wahai si fulan, aku ada seorang hamba. Aku ada seorang hamba yang mana harganya murah. Harganya murah, 80 darham je. Jadi orang ni pun terkejut, sebab harga paling murah 100 darham, kan. Jadi orang pun bertanya, kan, mana hamba kau, kan, kenapa dia terlalu murah 80 darham? Jadi apa Nuaiman cakap? Nuaiman cakap, hamba aku ni aku jual murah sebab dia ada aib, dia ada kekurangan pada dia. Jadi apa kekurangannya? Ketika mana kalau aku jual dia, dia akan mengaku dia bukan hamba sahaya. Dia akan mengaku aku ni seorang yang merdeka. Jadi si fulan pun cakap, tak apa, itu bukan perkara yang penting. Yang penting bagi kami, seorang hamba ni boleh melaksanakan kerjanya. Jadi tuan-tuan, Nuaiman ni agak-agak dia bawa penjual hamba tu, agak-agak lagi jumpa siapa? Dia bawa penjual hamba ni, tuan-tuan, dia tunjuk kepada Suwaibid tadi yang jaga makanan tadi, tuan-tuan. Dia kata kat simpulan tu, wahai simpulan, kau nampak tak orang yang jaga makanan tu? Itu adalah hamba sahaya aku. Dia cakap macam itu kat simpulan, sehingga kan, tuan-tuan, berebut orang nak belikan Suwaibid. Yang walhal Suhaibid itu adalah orang yang merdeka dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bila mana dah dijual, maka Nuaiman ni dapatlah tadi, kan, 80 darham. Kemudian Suhaibid ni ditangkap, kan. Sehingga kan bila mana ditangkap, Suhaibid cakap, aku ni adalah seorang yang merdeka, kan, aku bukan hamba saya, kan, aku seorang yang merdeka. Sehingga kan apa yang si fulan tu cakap, sesungguhnya kami dah tahu dah apa kekurangan kau. Kekurangan kau ni aku dah tahu, jadi aku tak kisah pun, yang penting engkau boleh melaksanakan kerja. Jadi tuan-tuan, Suhaibid tadi telah dijual oleh Nuaiman berharga 80 darham, tuan-tuan. Jadi Nuaiman ni dia dapatlah 80 darham. Kemudian dia dapat 80 darham ni, dia beli makanan, kan, dia beli pakaian, sehingga kan dalam riwayat mengatakan dia membeli hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan. Walaupun perangainya,
walaupun perihalnya begitu, dia ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bersangka baik pada seseorang, kan walaupun kita tengok perihal dia ni agak tidak elok, tapi bersangka baik tu di dalam sebuah hadis kursi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ana inda zanni abdi bi, dan aku seperti sangkaan hamba aku, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bersangka baik pada sesuatu perkara walhal kepada manusia pun adalah dituntut dalam Islam. Seperti mana tuan-tuan yang berlaku pada seorang sahabat Nabi yang bernama Nuaiman ni, tuan-tuan. Dan sehingga kan tadi sambung kisahnya, dia dah beli barang, dia dah beri hadiah Nabi, kan dia balik kepada tempat tu, sehingga kan Abu Bakar ni pun sampai waktu makannya. Kan, sampai waktu makannya tuan-tuan, dia mencari Suhaib bin Harbalah tadi. Jadi bila ditanya kepada Nuaiman, kan dengan mudahnya Nuaiman menjawab, aku telah jual Suhaib berharga 80 dirham. Senang dia jawab, aku dah jual dah Suhaib 80 dirham dekat pasar. Jadi Abu Bakar pun terkejut, kan sehingganya ketika mana tadi Suhaib ni seorang yang merdeka, dijadikan hamba, kemudian dibeli Sayyidina Abu Bakar semula di pasar, kemudian dimerdekakan balik oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kan ketika mana selesai perdagangannya di Syam, Sayyidina Abu Bakar dan rombongannya balik kepada Nabi. Kan bila mana kisah ni diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perawi menuliskan fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta wajadna nawajizuhu. Apa tuan-tuan perawi cakap? Tuan-tuan faham tak? Kan ni saya terjemahkan. Saya pun kalau dengar tak faham. Sehingga kan Nabi ni ketawa, para sahabat nampak di matanya akan gigi geraham Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi betul-betul terhibur kan dengan kisah Suhaib yang dijual Nuaiman ketika mana berdagang di Syam. Nabi ni pun tuan-tuan sifatnya seorang manusia, kan yang mana berhibur, yang mana bergurau, kan sehingga kan kisah Nuaiman ni banyak diriwayatkan tentang gurau senda bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azan ke apa? 2 minit lagi. Sehingga kan tuan-tuan, kan kisah ini bila diceritakan kepada Nabi, Nabi pun ketawa sehingga kan di mata para sahabat terlihat gigi geraham Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan menunjuk betapa gembiranya Nabi dengan kisah yang lucu ini, kan yang mana berlaku di antara Nuaiman dengan Suhaib bin Harbalah yang ketikanya menjadi seorang merdeka, kan dijual oleh Nuaiman menjadi hamba, kemudian dibeli semula oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dimerdekakan semula sebagai seorang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, di dalam perawi mengatakan kisah ini diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang datang untuk nak mengenali Islam. Kan zaman Nabi tuan-tuan, ada orang yang bukan di kalangan orang Arab, kan datang daripada negara lain, kan datang berjumpa dengan Nabi hendak mengetahui tentang Islam. Setiap tahun Nabi akan menceritakan kisah ni, kisah yang lucu tentang Nuaiman ni kepada para pelawat yang nak mengenali Islam. Kan sehingga kan tuan-tuan, satu hari kan di antara juga kisah yang mengisahkan tentang Nuaiman ni tuan-tuan, betapa gurau sendanya, lucunya yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kalau tak pernah dengar, begitulah perjalanan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana bergaul juga dengan orang yang berperangai seperti ini. Dan Nuaiman ni menjadi para sahabat sebab apa sangat disayangi Nabi? Sebab perangainya yang nak kata elok tak elok sangat, tapi dia ikhlas, kan? Dia ikhlas tanpa mengirakan apa-apa balasan. Dan satu ketika tuan-tuan, yang mana Nabi ni didatangi oleh pengunjung, maksudnya daripada negara luar datang nak jumpa Nabi, nak mengenali Islam. Dan jadi datang daripada legasi yang lain, yang mana menaiki unta yang
mewah, maksudnya yang lebih hebat daripada tanah Arab. Sebab apa? Dia datang daripada negara yang lain, kan, kemudian unta itu ditambat di depan rumah Nabi, kan. Sebab kisah ini tuan-tuan terjadinya sebelum turunnya ayat wallahu ya'simuka minan nas, kan, yang mana tuan-tuan, bila mana ayat ni turun, Allah firman kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya aku akan memeliharamu Muhammad daripada kejahatan manusia. Dan sebelum turunnya ayat ni, Nabi ni depan rumah dia mesti ada pengawal. Mesti ada pengawal di kalangan para sahabat. Dan ketika itu tuan-tuan, dalam riwayat mengatakan ada 4 orang sahabat yang menjaga dan mengawal rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika itu Sayyidina Hamzah, kan, ada ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab, kan, di depan rumah Nabi juga ada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ada juga Sayyidina Sa'ad bin Abdul Waqqas, kan, ada 4 orang para sahabat Nabi ni berjaga di depan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, azan dulu, nanti kita sambung. Jadi tuan-tuan, kita sambung balik kisah tadi, kan, yang mana ada pelawat datang mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mana mereka ni nak mengetahuan perihal tentang Islam. Ketika itu 4 para sahabat Nabi berjaga di depan rumah Nabi, kan, Sayyidina Hamzah dan seterusnya para sahabat yang lain. Ketika itu datanglah Nuaiman ni tuan-tuan, kan, bila datang Nuaiman ni mesti buat masalah, kan. Dia ni kalau kita suruh ke depan, dia ke belakang, kan. Kalau kita suruh ke kanan, dia ke kiri. Jadi Nuaiman ni tuan-tuan datang mesti mendatangkan masalah, kan. Jadi dia duduk sebelah Sayyidina Hamzah, kan. Jadi bila mana dia duduk sebelah Sayyidina Hamzah ni sedang memandang unta pelawat ni, kan, unta orang luar yang datang untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Hamzah pun berbisik kepada Nuaiman, kan. Apa Sayyidina Hamzah cakap? Wahai Nuaiman, kau lihat unta orang daripada luar tanah Arab ni, kan, badannya besar, kan, isinya banyak, dagingnya banyak, kan, untanya tinggi, kan. Kalau kita potong buat BBQ, kan, buat masak-masak sate ni rasanya sedap ni, kan, sebab dagingnya banyak, kan. Jadi dia bergurau dengan Nuaiman. Jadi Nuaiman ni pun tuan-tuan, apa Nuaiman cakap? Kan, bagi aku tak ada masalah Hamzah, kan, kalau kau nak aku potong, aku potongkan, tapi dengan syarat jangan beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Hamzah pun bergurau, kan, dia ceritakan pada Nuaiman perkara itu, kan. Jadi Sayyidina Hamzah pun lupa, kan. Kemudian dia berborak dengan para sahabat lain, kan, sehingga kan satu ketika bila mana dipandang balik oleh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, sesungguhnya kepala unta tu dah terpisah daripada badan, tuan-tuan. Leher unta tu telah disembelih. Siapa yang sembelih? Sayyidina Nuaiman radhiyallahu anhu. Jadi bila mana dia dah siap sembelih, tuan-tuan, dijerit kepada Hamzah, wahai Hamzah, kan, sekarang ni aku ada urusan lain, kan. Jadi bila mana Nabi ni kalau bertanyakan tentang aku, engkau cakap aku tak ada, kan. Nanti keadaan ni dah aman, dah okey, kan, nanti aku datang balik, kita BBQ, kita bakar-bakar sate. Jadi dia pun lari, tuan-tuan, lari nak selamatkan diri lah, kan. Lepas dia dah sembelih unta orang, dia lari selamatkan diri. Ketika mana selesai Nabi dengan pelawat yang jumpa untuk mengetahui tentang Islam, keluar je daripada rumah Nabi, kan, pelawat tu lihat unta, berkata, la qatal ya Rasulullah, la qatal ya Rasulullah, kan, unta kami telah dibunuh, baru hari ni nak kenal Islam, unta kami dah kena bunuh, kan. Jadi macam mana ni Nabi, kan, macam mana ni Muhammad, kan, bagaimana indahnya Islam, walhal hari ini Islam mendatangkan masalah kepada kami. Jadi Rasulullah pun pandanglah, kan, kepada 4 orang sahabat tadi, kan, sehingga kan 4 seorang sahabat ni tak boleh nak cakap apa-apa, tuan-tuan, kan. Hanya yang boleh dikeluarkan daripada mulut mereka, ya Rasulullah, Nuaiman Rasulullah, Nuaiman Rasulullah yang buat hal ni. Jadi tuan-tuan, apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan, kan, wahai Umar, engkau ambil duit yang lain, kan, kau ambil duit, kau kumpulkan duit, kau jadikan 2 kali ganda. Pertama, engkau beli unta yang sama seakan-akan unta yang disembelih tadi, kan. Jadi Sayyidina Umar pun cari unta. Kemudian kau gandakan bilangannya dengan duit, kemudian diberikan kepada pelawat tadi. Jadi digantikan unta, kan, contohlah harganya 200 dirham, kemudian diberi lagi 200 dirham, makna dibayar dengan 2 kali ganda. Supaya apa, tuan-tuan? Supaya orang yang baru nak mengenal Islam tidak menganggap Islam ini tidak indah. Jadi diberi bayar 2 kali ganda, kan. Selepas selesai tentang bayaran ataupun digantikan unta yang baru, jadi Nabi ni bagi tahu pada 4 orang sahabat ni, kan, sekarang masa kita untuk balas dendam kepada Nuaiman. Masa kita nak balas dendam kepada Nuaiman. Sebab apa? Tadi dia datangkan masalah kat kita, jadi dicari Nuaiman. Sehingga kan tuan-tuan, Nuaiman ni dia berlari sehingga kan nak keluar daripada kota Madinah ketika itu, kan. Dia lari nak selamatkan diri sehingga keluar daripada kota Madinah. Dia berjumpa dengan seorang para sahabat Nabi, namanya para sahabat Nabi yang ada dalam perang Badar, yang namanya Aswad
bin Miqdad. Para sahabat ni pun ada dalam perang Badar bersama Nabi dan para sahabat yang lain, namanya Miqdad bin Aswad. Tuan-tuan ingat nama dia Miqdad bin Aswad, yang rumahnya di hujung-hujung kota Madinah. Sehingga kan Nuaiman lari bertemu dengan Miqdad ni, wahai Miqdad, kan? Dia lari sampai kat rumah. Ketika itu Miqdad tengah menggali satu lubang. Ketika itu Miqdad tengah menggali satu lubang ataupun perigi. Jadi dia jumpa dengan Miqdad, Nuaiman ni, wahai Miqdad, aku ni telah dikejar-kejar oleh orang jahat. Aku ni, orang jahat tengah kejar aku ni. Jadi aku perlukan tempat nak bersembunyi, wahai Miqdad. Kan sesungguhnya engkau ni para sahabat Nabi, engkau ni yang hadir ketika perang Badar, kan dipuji-pujinya Miqdad. Jadi Miqdad ni bercakap, wahai Nuaiman, sesungguhnya engkau ni para sahabat Nabi, kan? Jadi Nuaiman cakap, boleh tak kau nak tolong aku ni? Kan? Jadi Miqdad pun cakap, aku akan tolong kau. Dan sebab apa? Engkau adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Miqdad ni, Nuaiman ni menyuruhlah di dalam perigi ataupun lubang yang digali oleh Miqdad tadi. Jadi Nuaiman ni nyuruh, kan? Bila mana Nuaiman nyuruh, cukup je sekejap dia keluar, kan? Wahai Miqdad, kan? Miqdad menjawab, ya Nuaiman, adakah engkau takkan beritahu orang lain yang aku ada kat sini? Kan? Ya, aku takkan beritahu walaupun sesiapa pun. Dia kata walaupun sesiapa pun. Sehingga kan dia kata walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanya. Kan? Jadi Miqdad pun fikir, kan takkan jauh macam gini Nabi datang nak mencari Nuaiman. Kan? Jadi dia bercakap walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, aku takkan bagi tahu. Jadi Nuaiman pun nyuruh baliklah tadi kat dalam lubang tu, kan. Sehingga selang beberapa minit datanglah rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 4 orang sahabat tadi. Dah sampai dah ni kat rumah Miqdad. Jadi Miqdad ni pun bila tengok, dia pun pening kepala. Dia pun bingung, macam mana Nabi boleh sampai sejauh ni? Kan apa urusannya? Kan bila mana Nabi ni jumpa dengan Miqdad, bertanya, wahai Miqdad, adakah kau nampak Nuaiman? Itu soalan pertama yang disoal oleh Rasulullah, wahai Miqdad, engkau nampak tak Nuaiman? Jadi Miqdad ni pun bingung. Sebab apa tuan-tuan? Tadi dia berjanji dengan Nuaiman, dia tak nak beritahu walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanya. Kan sehingga kan perihal ini ataupun apa cara yang Miqdad beritahu pada Nabi ditulis oleh perawi. Apa Miqdad beritahu tuan-tuan? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tak nampak Nuaiman dengan mata aku, tapi tangan Miqdad tunjuk kepada lubang yang Aiman tunjuk, yang nyorok tadi. Wahai Rasulullah, aku tak nampak Aiman, walhal tangannya tunjuk kepada perigi yang Nuaiman nyorok tadi. Jadi bila mana Rasulullah dan rombongannya tadi buka perigi ataupun buka lubang tadi, keluarlah Nuaiman. Bila mana Nuaiman keluar, Nabi tanya, wahai Nuaiman, hari ini kau datang dan buat masalah pada aku. Jadi apa Nuaiman jawab? Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang mendatangkan masalah adalah mereka yang mengikuti engkau. Dia tuduh pula para sahabat yang 4 orang tadi jaga, kan? Adalah mereka yang mengikuti engkau, yang nak cari aku ni, mereka tu yang buat hal pada engkau. Jadi bila mana dibincangkan, Nabi bincang dengan Hamzah, apa cerita sebenarnya, kan? Dipusing-pusing Nuaiman, sehingga kan Nuaiman ni lari sekali lagi. Lari sekali lagi, sehingga kan dicari lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhal tuan-tuan, kisah berkenaan Nuaiman ni tuan-tuan adalah satu teladan kepada kita, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkepribadian baik terhadap orang walaupun yang mendatangkan masalah kepada kita. Jadi tuan-tuan, itulah pentingnya pada kita bersangka baik pada seseorang. Walhal tuan-tuan, Nabi pun dalam keadaan kehidupannya bukannya selalu dalam keadaan tawaduk, bukannya dalam selalu keadaan yang taat, bukannya selalu dalam keadaan beribadat saja. Dan walhal kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan warna-warna kehidupan, kegembiraan,
kan bergurau senda salah satu kisah yang banyak. Kisah berguraunya Nabi dengan para sahabat adalah bersama Sayyidina Nuaiman radhiyallahu anhu. Banyak lagi tuan-tuan kisahnya, kan, yang mana dia ni bawa orang buta, kan, kencing dalam Masjid Nabawi, kan. Banyak kisah dia. Jadi tuan-tuan, inilah salah satu kisah yang menunjukkan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dalam keadaan beribadat saja, walhal dia bersangka baik dan selalu juga bergurau senda. Untuk apa tuan-tuan? Inilah fitrah manusia yang mana kita perlu bersangka baik kepada orang lain. Sebab apa? Itu dituntut dalam agama kita. Jadi tuan-tuan, untuk mengakhiri kuliah kita pada malam ini tuan-tuan, jadi sama-samalah, kan, saya hari ini membawa amanat daripada Datuk Pengarah kita, Datuk Rifiki bin Haji Kiai Samsudin, supaya apa tuan-tuan? Sama-sama kita amalkan selawat tafjiriyah, ataupun namanya lain selawat nariyah. Yang pertama, mungkin kita, kan, mudah-mudahan dengan mengamalkan selawat ataupun sirah selawat ni, kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan selawat ataupun sirah selawat tafjiriyah ni, kita mati dalam keadaan husnul khawatimi. Dan yang mana tuan-tuan berlaku pada sahabat kita 2 hari yang lepas, kan, seorang noja, iaitu arwah Haji Ibrahim, kan, Masjid Taman Kelong Barat Al-Yahya, dia meninggal selepas selesainya solat maghrib tuan-tuan. Menunjukkan tuan-tuan kehebatan manusia bagaimanapun, kan, keadaannya dari segi pendidikan, dari segi dia sekolah, walhal husnul khawatim tu adalah menunjukkan keadaannya tuan-tuan nanti di akhirat. Sebab apa tuan-tuan? Nabi beritahu as-salah ra'sul ibadah. Semayang ni adalah kepala kepada semua ibadat tuan-tuan. Maknanya kalau kita mati dalam keadaan solat, menunjukkan amalan kita akan datang, insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Banyak waktu-waktu tapi Allah memilih arwah di dalam keadaan selepas solat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, moga-moga dengan selawat tafjiriyah ni, kan, dalamnya ada doa, yang di antaranya doa husnul khawatim, menjadikan satu asbab, kan, kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mati dalam keadaan kebaikan tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga tuan-tuan pada malam ini, dan kita yang hadir, kita yang dengar ni tuan-tuan, mati dalam keadaan husnul khawatim, yang mana dicemburui oleh orang-orang yang soleh. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar di sini sajalah perkongsian kita. Untuk itu tuan-tuan, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.